Assalamualaikum dan salam sejahtera pada warga YouTube. Dan terima kasih kerana menonton channel Nadia Hassan. Sekali lagi untuk orang kata apa, hari yang ketiga. Maknanya ni tengah rajin dah. Tengah rajin boleh buat sampai 2-3 lah dalam masa satu hari ni. Okey, baik. Mana yang boleh tekan subscribe, tekan like, tekan lonceng untuk notifikasi yang seterusnya. Dan terima kasih kerana anda telah menaikkan view daripada jumlah yang sikit jadi jumlah yang bolehlah kata naik sikit lah. Jadi ada semangat sikit lah untuk saya cerita yang selanjutnya. Jadi ni santai-santai, kosong, tak ada apa-apa. Cuma untuk ceritakan pengalaman saya dalam sesi berubat rawatan pesakit di mana-mana di serata Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak pernah datang sini. Saya pun pernah berubat dengan satu orang Indonesia yang kebetulan kakak dia duduk di Malaysia. Saya pun pernah berubat. Jadi semata-mata untuk jumpa saya untuk berubat pernah. Tapi saya tak pergi sana lah sebab dia terlalu mahal lah, agak-agak kos. Baik kamu datang sini, itu je. Okey, saya punya konsep ialah berubat macam mana yang jauh-jauh akan collect dalam 10 orang. Kita akan jumpa dekat satu hotel. Jadi kita buatlah di situ. Ataupun di rumah tumpangan. Ataupun di rumah-rumah yang homestay. Biasanya saya buat dululah macam ni. Tapi sebab under PKP, SOP masih ada lagi berjalan. Jadi tidak boleh ke mana-mana. Duduklah tapak dalam rumah, menghadap YouTube sambil-sambil bercerita kisah-kisah yang boleh dijadikan teladan sepadan dan iktibar pada anda-anda semua. Dan mana yang boleh terima dengan apa yang saya cerita, bolehlah terima, boleh teruskan. Tapi kalau macam ngarut dah Ustazah ni bercerita pasal apa, kenapa nak aibkan orang ke apa ke, saya lillah ta'ala tidak mengaibkan orang, tetapi ini adalah untuk sepadan dan juga untuk orang berhati-hati daripada segi ilmu sihir dan juga gangguan-gangguan makhluk halus dan cara-cara untuk mengelaknya. Jadi saya tidak berjual barang, saya tidak buat apa-apa, saya cuma melakukan perubatan alternatif dan mengikut Islam. Masih lagi berlandaskan ayat suci Al-Quran. Baik. Jadi saya duduk di Ipoh buat masa sekarang ni. Yang mana kenal saya, kenal lah. Yang mana yang baru kenal, hai dan Assalamualaikum. Okey, sistem perubatan saya adalah sistem di mana saya hanya mengambil satu kali pembayaran dan tidak memerlukan pembayaran seterusnya sekiranya memerlukan rawatan susulan. Maknanya hanya sekali bayar, anda boleh WhatsApp ataupun boleh datang rumah untuk rawatan susulan. Tidak mengenakan apa-apa bayaran. Dan saya pun boleh ke rumah anda. Kalau jauh tu agaklah. Tapi kebanyakan waktu PKP ni, saya membuat perubatan secara jarak jauh. Maknanya apa? Apa-apa masuk dalam botol dan kemudian kita akan tanam. Kenapa tanam saja? Sebabnya kalau kita buang pada sungai ataupun kita buang pada kawasan-kawasan yang macam orang kata hutan-hutan ke apa ke, kita risau nantinya ada orang lain terkena. Jangan risau sebab saya sengaja pakai telekung kerana baru lepas Aisyah, dan juga saya tidak memakai baju lengan panjang. Jadi terpaksalah pakai telekung. Okey, tutup cerita tu. Kita buka satu cerita di mana kes ataupun kisah berlaku pada tahun 2010 di mana seorang lelaki berusia 38 tahun datang telefon untuk berubat dengan mula-mula alasannya tiada duit. Saya dapat call ni dalam pukul 3 petang waktu tu. Okey, macam mana dia tahu? Kerana sistem saya untuk mengenal mengetengahkan rawatan saya ni dan juga cara untuk saya promosi perawatan saya ni ialah dengan mengedarkan flyers.
flyers nama saya Darul Nadia dulu di kereta-kereta, di pasaraya, banyaknya di hospital dah. Di hospital kita bagi business card pada orang yang amat memerlukan. Jadinya ada tu adalah, tak ada tu kita terserah lah. Dan saya bukannya jenis setiap hari ada orang yang datang berubat. Maknanya saya memang, kalau selagi satu kes tak habis, saya memang susah nak dapat another case. Sebabnya saya memang follow sampai kes tu 70% okey. Anda ada balance tinggal sikit-sikit tu, saya akan refer kemudian lah. Kalau misalnya pesakit saya masih mengalami gangguan dalam badan dia. Dalam badan ke apa. Tetapi ada yang jenis ambil kesempatan, dia macam try kawan dia kan. Ustazah, cuba tengok kawan saya macam ni. Macam kenapa? Okey, saya nak bagi tahu kenapa saya tak nak check without the permission. Sebab satunya, dia dah sihat. Bila dia dah sihat, dia check kawan dia. Lepas tu saya kata gini-gini. Tak ada apa saja nak tanya. Okey. Dia pula yang sakit. Sebabnya benda tu dah pindah ke dia. Ustazah, kenapa saya sakit? Itulah sebab saya tak nak scan apa-apa daripada kawan anda. Kalau dia nak berubat, bagi tahu dia begini. Tapi kalau dia nak setakat scan saja, scan kosong, hanya RM50 dan benda tu terus tutup. Saya buka. Bila berubat ni, memang saya buka luas cerita dia. Cerita pesakit saya buka luas. Masuk dimensi yang keberapa. Tiba-tiba hang. Bila dia hang, yang tukang bawa cerita tu akan terima sikit lah terpias. Macam orang akan tak suka. Gitu. Jadi untuk mengelakkan berlaku jadi pada kes tu, saya akan tanya untuk scan kosong RM50. Dan untuk berubat kita kira kemudian, tapi elok ni dia telefon. Jangan kita masuk campur, itu je lah. Itu pesanan saya pada orang ramai. Kenapa saya tak galakkan scan orang lain? Sebab takut benda ni lah. Sebab banyak yang terjadi, jadi saya stop. Nak betul-betul, sebab saya tak nak batuk di tangga. Payah nak dibuang. Okey, ceritanya masuk balik cerita yang lelaki tu. Adik dia dapat flyers saya tu di kereta hospital Ipoh. Saya boleh cakap lah sebab saya duduk Ipoh, hospital Ipoh je lah. Dia guide di waktu tu di J. Saya boleh sebut J je depan. Okey, dia pun datang ke rumah saya dalam pukul 9 malam. Dia bercerita. Adik dia mula cerita, dia kata, saya ni Ustazah menghadapi masalah gangguan saka di mana abang saya menjadi tak betul mental selepas kematian bapak dia. Bapak dia ni arwahnya kerja elok. Dengar cerita anak dia kata kerja ni sebagai seorang pesara guru. Bekaslah pesara guru. Jadinya dia macam tak betul lah. Dia kata pernah ada satu ketika dia makan beras. Dia makan beras, dia makan itu, dia makan ini. Dan ada lagi satu kisah, dia bertelagah dengan satu, kita nak panggil dia orang alim pun susah, nak panggil dia wali pun susah, nak bagi dia ni pun sebab wali orang yang macam tu lah. Wali-wali ke yang lebih cenderung ada warak lah, saya panggil warak. Dia tegur, kamu tak baik buat macam ni, bergaduh-gaduh dengan orang. Ikut balik. Maknanya semayang balik, apa balik. Lepas tu dia tampar rasanya orang tu. Dia tampar, lepas tu yang dia biul. Maknanya ada 2 kisah kat situ. Sama ada, tapi memang betul saka dia. Kisah tu, kes yang dia berat tu adalah kes di mana dia ditampar oleh orang yang warak tu lah. Saya tak tahu warak ke wali ke, saya tak tahu lah. Tapi jenis-jenis yang macam tu, yang tegur untuk kebaikan dia, tetapi dia tampar. Macam hang pakai gelang, hang lelaki. Jadi dia tak puas hati, dia pun tampar. Lebih kurang lah cerita dia macam tu. Tapi saya tak tahu cerita suruh dia macam mana. Jadi berubat lah. Berubat. Dia kata saya tak ada duit ni. Tak apa. Untuk kamu
Kalau betul lah siapa yang tak ada duit, yang macam tu punya susah, yang tak ada kerja, memang saya tolong lillahi ta'ala. Sampai sekarang dia panggil saya ustazah, dia panggil dia suami saya encik. Sebab kenalkan jasa. Apa-apalah lepas tu kan ada rambutan ke apa ke semua dikirim kat rumah saya. Kalau dia ada kelapangan dia lah. Sekarang dah kerja dah budak tu. Okey, perubatannya tidaklah sesenang yang disangkakan. Walaupun dengan tak ada upah. Saya tak kira duit ke apa ke. Kebetulan rumah dia dengan rumah saya dalam 3 km lah jauh dia. Bukan jauh pun, dekat je. Dekat dengan area sekolah. Saya cerita sekolah ni. Sekolah yang agak lama sikit lah. Tapi saya tak nak mention. Sekolah mana saya tak nak mention. Nanti kan, kat situ ke? Okey, kebetulan pula dia ada cerita di mana mak dia pun sama. Tak berapa siuman. Mak dia tu dalam kurang dalam 70 lah. Dia kata tak siuman lah. Maknanya dia ni macam berak merata pun ya. Macam dia katanya anak dia kadang-kadang pukul 5 dia tunggu laki dia balik. Okey. Lepas berubat anak dia, kemudian kita kata tak lepas lah. Bila kata tak lepas, kita kena pergi ke rumah. Malam kedua tu kita pergi ke rumah. Kita pergi ke rumah sebab kita kata saka tu mak dia ada. Jadi kita kena buang semua. Mana-mana yang ada masalah saka memang kena buang semua. Kebetulan dia ni ada 3 beradik dah. Abang, adik dan mak dia lah. Lepas tu gini-gini semua. Dia ni tiba-tiba nyanyi. Nyanyilah. Dia macam tiba-tiba dia mendorong gitu. Lepas tu, kenapa kamu cakap seorang? Ada benda yang suruh dia menyanyi. Nyanyilah. Okey. Atau benda tu ada di rumah dia. Kita kena pergi rumah untuk settle benda tu. Keluar. Jadi pergilah ke rumah dia belah senja nak ke petang tu. Nak pukul 5 tu lah. Pergi ke rumah dia. Itulah. Regularnya dia akan tunggu di luar. Tunggu suami si mak dia tu. Tunggulah laki dia yang dah meninggal tu. Suami saya tegur, Makcik tunggu siapa? Tunggu pakciknya balik. Selalunya macam ni dah balik dah. Tapi kenapa lah hari ni tak balik? Siapa pula tu kan? Jadi itulah yang katakan benda tu. Penampakan roh orang yang meninggal tu. Jadinya kita bersihkanlah. Angkat semua masuk dalam botol. Kita pagar rumah tu. Kita cuci rumah tu dan dengan air limau nipis. Kita cuci semua. Habis semua. Pukul 12 malam, saya tak tidur. Tingkap rumah saya macam dia macam nansui yang kuku panjang tu, dia meragau tingkap rumah saya. Saya dengar. Ini aku tekih pagi tadi ni, yang malam petang tadi. Janganlah ganggu. Saya pun tak sedap. Ambil masuk dalam botol. Lepas tu bubuh apa yang patut. Bubuh lah di hitam, bubuh apa semua. Senyap. Bila dah senyap, keadaan tu berlaku sahaja 1 malam sahaja. Dan mak dia okey, normal, dah baik. Cuma macam dia, orang panggil ngung pun tak ngung. Dia macam, dia terbengung. Macam orang tak ada kawan, dia diam je. Mak kamu sihat ke? Sihat. Tapi tidak dah cakap macam dulu. Rancap-rancap cakap tak ada dah. Dia banyak diam, banyak sunyi, macam tak ada kawan. Saya kata biarlah. Kalau ada MP3 ke, kalau ada apa-apa yang boleh buka surah-surah azan tu, surah-surah yang sepatutnya, bukalah. Bagi dia tenang rumah tu. Dan 3 bulan ke 4 bulan lepas tu, saya dah lama tak jumpa dengan pesakit tu. Dia pun dah boleh kerja dah waktu tu. Dia dah boleh kerja. Adik dia pun dah kahwin. Dah normal lah. Tak ada masalah. Saya jumpa budak tu, yang saya berubat tu, pesakit tu. Kamu macam mana? Ustazah, saya okey Ustazah. Alhamdulillah. Dah boleh bekerja dah saya, kerja kilang. Baru dia kata baru bekerja dalam sebulan ni lah. Dia kata dia baru kerja. Mak kamu sihat ke? Dia diam. Ustazah, lepas berubat hari tu, dalam 2-3 bulan tu dia dah meninggal dah Ustazah. Innalillah. Tak apalah. Yang mana pergi tu kita reda lah.
Tapi bukanlah sebabkan benda-benda yang saya tarik tu, tapi sebab mungkin dah ajar dia. Jadi kita tak boleh nak mengelak. Habis kamu duduk dengan siapa? Saya duduk seorang saja. Ni sebab saya kerja, saya pun nak kahwin. Adik pun dah kahwin. Alhamdulillah. Nampaklah dia beli rokok, dia beli makanan. Dia tak ada merapu dah. Kata adik-adik dia dah okey dah. Tapi ada dah sekali tu, dia belanja. Zaza, ambillah RM10 ni. Saya hari tu berubat free je. Aku tak minta pun duit kamu. Kamu pakailah duit kamu. Aku tahu kamu susah. Aku lain-lain ada dah rezeki aku. Kalau ada rambutan ke manggis ke kamu bawa. Lepas tu dia kata, lah tak sedap dulu Zaza. Saya berubat hari tu free je. Saya tak kira. Kalau kamu betul, kamu kata tak ada duit, nak berubah hidup, boleh. Tak ada masalah. Saya ni pun menjakan ini. Berkira rezeki saya Allah Ta'ala yang tentukan. Bukannya pada pesakit-pesakit saya. Dan sorry pada cerita hari ni ialah jangan melayan benda-benda gaib sekiranya datang. Macam jemaah suami, jemaah anak, jemaah yang dah meninggal. Nanti benda ni boleh jadi merepek dan boleh of thinking. Jadi bila kita nampak pendapat kata terus Astaghfirullahalazim, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena sebut benda tu untuk peringati yang datang tadi tu, roh yang datang tadi tu tahu yang dia dah meninggal. Ini kata kunci saya lah, saya bagi sikit lah. Okay, kalau kita nampak penampakan entiti roh yang dah meninggal, kawan, saudara mara, ayah, ibu dan juga kawan-kawan, anak-anak beranak, siapa-siapa dah nampak, kita kena cepat-cepat membaca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk kata kunci bagi dia tahu yang dia dah pun meninggal dunia. Dan jangan ganggu kita. Selain itu jangan lupa selawat, buat pendinding diri yang sebaik mungkin sebelum tidur. Bacalah Al-Fatihah 4 kul dan juga surah-surah yang sewaktu dengan dia, seperti surah yang Tabarakallazi biyadihi mulku, itu surah Al-Mulk lah, Al-Mulk, dan macam-macam lagi surah yang boleh As-Sajdah, Yasin, boleh diamalkan. Sekian daripada itu, tak ada tangkal-tangkal, hanya ayat suci Al-Quran. Sekian daripada saya, Nadia Hassan, dan kita akan berjumpa di lain episod di mana saya akan ceritakan tentang kisah orang hilang. Kalau nak tahu cerita orang hilang, saya ni dah macam polis. Semua cari. Orang hilang, barang hilang, semua hilang. Semuanya lah. Cuma kebakaran je lah yang belum lagi. Itu je lah. Sampai kan kena ke doktor besok pun, salah, cek. Dah agak saya okey ke tak? Kalau okey lah. Kalau ni saya takut nak masuk hospital. Itu pun dia layan. Tak ada masalah. Janjinya mereka happy dengan saya. Itu je lah. Saya tak ada masalah bab tu. Dia dah bayar. Tak apalah, tanya je lah. Ustaz, saya punya ni pH saya okey. Okey, tak ada masalah. Kalau ada masalah nanti saya tarik lah. Itu je penyudahnya. Dan ni mereka dah happy-happy dengan saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menonton YouTube Nadia Hassan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.